Ada orang ajak lepas sembahyang sebut alhamdulillah. Yang kita dengar Nabi ajak astagfirullah. Nabi lah kita ikut. Hang sebut pi lah siapa dia yang ajak alhamdulillah tu. Hebat terang mana, boleh terbang atas langit, boleh berjalan atas hayat, boleh tebang pokok tak payah pakai gaji tak ada nilai. Manusia hebat terang mana, gelaran di pangkai nama tu, apa gelaran pun nak tak ada langsung nilai nak banding dengan perkataan Nabi. Yang ni yang baca lepas semayang ni baca alhamdulillah diajak oleh al nak banding dengan qala Rasulullah, tak banding. Tuan-tuan, bila kita sebut istighfar, saya ada benda nak kongsi sikit. Ketika saya berada di Mekah baru-baru ni, ada kaitan dengan Perlis, diadakan salat istisqa pada hari Khamis pukul, di sana lebih kurang pukul 7 lebih waktu duha, yang dipimpin oleh imam besar lah kalau kita sebut, Syekh Dr. Abdul Rahman Sudais. Dia buat salat istisqa di Masjidil Haram. Mekah ketika itu sejuk dan saya difahamkan sudah lebih sebulan tidak dituruni hujan. Jadi kerajaan telah buat salat istisqa. Salat istisqa Syekh Abdul Rahman Sudais. Dan salat itu kita pernah buat di Perlis, di pekarangan istana, dipimpin oleh mufti. Antara inti kandungan khutbah, kerana dia ada khutbah dalam salat istisqa tu, dia ada khutbah. Antara benda yang ditekankan oleh Syekh Abdul Rahman Sudais, Dr. Abdul Rahman Sudais, ialah tentang ditahannya hujan ini kerana dosa-dosa yang dilakukan. Dia sebut dalam khutbah itu, inti kandungan dia, penekanan yang dia sebut tentang dosa. Dosa yang menyebabkan Allah tahan hujan. Dan untuk menarik balik kemurkaan Tuhan, dan untuk supaya Allah menurunkan hujan, tidak ada jalan lain, istighfar. Dia sebut dalam doa, dan dia tutup khutbah itu dengan doa, ya Allah turunkan hujan, aghithna, aghithna, ampunkanlah dosa yang kami lakukan. Istighfar, sungguh-sungguh dia istighfar. Hari Khamis dia buat, tak turun lagi hujan. Tapi pentingnya, apa intinya kepada kemarau dan hujan yang tak turun itu, ialah dosa yang dilakukan di dalamnya, dan istighfar menurunkan hujan. Dan dia ambil daripada surah Hud, surah Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Antara ayat yang dibacakan oleh, saya ingat lagi ayat yang dibacakan oleh Syekh Abdul Rahman Sudais, dia kata Allah Subhanahu wa taala merakamkan apa yang disebut oleh Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Tuhan kamu. Istighfar. Allahumma anta rabbi, Allahumma ghafir li zambi, Allahumma inni zalamtu nafsi. Istighfar. Kerana Allah janji, kalau kamu istighfar, yursilis samaa alaikum midrara,
wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Quran kata dia akan turunkan hujan, Allah akan turunkan hujan. Hari Jumaat yang berikutnya sekali lagi dibuat salat istisqa dan Mekah turun hujan hari Jumaat. Turun hujan. Turun hujan yang sebulan lebih tak turun. Dan kalau tuan-tuan perasan dalam sejarah Perlis seperti yang dimaklumkan oleh bahagian perancangan ekonomi, Perlis ni kalau tuan-tuan perasan telah touch sejarah. Sebelum ni 28 hari kita hujan. 28 hari, tak sampai sebulan. Kali ni kita dah lebih sebulan tak turun hujan. Kalau tuan-tuan perasan dan kalau tuan-tuan cek betul tak betul apa yang saya kata ni, seperti yang dimaklumkan oleh pihak ekonomi, perancangan ekonomi BPEN dalam satu taklimat ketika dibuat, kita dah touch 30 hari tak hujan. Ni lebih dah ni. Malam tu dia habaq malam Jumaat. Jumaat malam ada perancangan oleh bahagian BPEN oleh doktor, seorang ketua dia tu, perempuan tu, dia beritahu kita boleh 30 hari. Dah ada orang yang dah hantar timah tasuh hanya boleh bertahan 3 bulan, dia pun WhatsApp main. Dan insya-Allah seperti yang dimaklumkan oleh sahibus samahah bila sembang dengan Datuk Mufti, insya-Allah kita akan buat salat istisqa. Kerana tuan-tuan tengok keadaan yang panas, tak ada tanda-tanda nak hujan. Mudah-mudahan tuan-tuan istighfar. Kerana istighfar ni bukan hanya kita berdosa saja. Istighfar selain dari, sebab itu lepas daripada salat, walaupun kita tak buat dosa tapi kita istighfar. Lepas daripada salat, walaupun orang ajak sebut alhamdulillah, Nabi ajak astaghfirullah, takkan kita nak ikut orang daripada ikut Nabi. Ada orang ajak lepas sembahyang sebut alhamdulillah. Yang kita dengar Nabi ajak astaghfirullah, Nabi lah kita ikut. Hang sebut pi lah siapa dia yang ajak alhamdulillah tu. Hebat terang mana, boleh terbang atas langit, boleh berjalan atas hayat, boleh tebang pokok tak payah pakai gaji tak ada nilai. Manusia hebat terang mana, gelaran di pangkai nama tu, apa gelaran pun nak tak ada langsung nilai nak banding dengan perkataan Nabi. Yang ni yang baca lepas semayang ni baca alhamdulillah, diajak oleh al nak banding dengan qala Rasulullah, tak banding. Tapi mau boleh doa angkat perkataan orang lebih daripada qala Rasulullah, masalah iman. Boh tu yang kita boleh bagi, iman masalah. Nabi lepas daripada salat istighfara thalathan, dia istighfar 3 kali. Tu tuan tengok tu, ada hadis tu yang kertas kuning tu, dia sebut astaghfirullah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa aja? Dia bukan masalah awak salah, bukan mencarut, bukan masalah salah, bukan masalah mencarut, bukan masalah perkataan tu kotor. Masalahnya Nabi aja. Apa dia? Astaghfirullah. Perkataan siapa yang lebih betul, lebih benar dan lebih untuk diikuti daripada perkataan Nabi? Itu masalahnya. Sebab itu bila ada orang nak sembahyang lepas subuh 2 rakaat, ditegur. Kenapa nak sembahyang? Dia kata takkan Tuhan nak azab aku pasal aku sembahyang. Lepas daripada subuh tak boleh sembahyang. Nabi ajak. Dia nak pergi sembahyang. Orang pergi tegur dia. Dia kata pasal apa nak sembahyang? Mana ada sembahyang? Nabi tak ajak. Dia kata takkan Tuhan nak masukkan aku dalam neraka kerana aku sembahyang. Bukan aku menari.
Kau lepas subuh aku nak ikut, lampau nak tegak, ni aku nak semayang. Bukan masalah hang semayang tu. Masalah hang melakukan sesuatu yang tak diajar oleh Nabi dan melakukan sesuatu yang dianggap lebih baik. Bahaya tu. Menganggap sesuatu lebih baik daripada apa yang Nabi ajar. Bila kita buat satu benda yang beling daripada Nabi, apa dia? Artinya benda yang kita buat tu tentulah pada anggapan kita lebih baik daripada Nabi. Dan orang tak panggil follow, orang tak panggil ikut, yang tu orang panggil bantah. Alias ketegak.